Okey, kelas hari ini kita akan bincang soalan percubaan dari negeri Kelantan nombor 15 di bawah tajuk pelan dan dongakkan. Okey, kita tidak boleh menggunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini ya. Okey, kita tengok teknik-teknik cara menjawabnya. Okey. Rajah 91 menunjukkan sebuah pepeja dengan tapak segi 4 tepat DEFG. Okey, kita tengok DEFG di atas suatu permukaan mengufuk. Segi 4 tepat SPUT. SPUT adalah satah condong. Okey, nampak condong kan? Tepi TD, HH, JE, MF, FN dan UG. Okey, silap. PN dan UG adalah tegak. Okey, semua ini adalah tegak. Kita kena bayangkan bongkah ini dalam keadaan realiti. Atas meja depan mata kita. Kena gambarkan tu ya dalam kepala. Okey, SJ dan JE 3 cm. Okey, SJ dan JE 3 cm. Okey, kita pindahkan maklumat ni ke atas rajah supaya kita mudah nak jawab soalan selepas ni ya. Pindahkan maklumat ke atas rajah. Okey, kita tengok soalan pertama. Lukis dengan skala penuh pelan pepeja itu. Okey, pelan ini adalah kita tengok dari atas, dongakkan dari atas. Okey, saya dah tulis lukis mata di sini. Bermaksud kita tengok dari atas, kepala kita dari atas bongkah ni. Kena bayangkan dalam keadaan realiti. Okey, kita lakarkan gambar rajah 2 dimensi dahulu. Apa yang kita nampak tengok dari atas sebelah sini kan? Okey, kita akan nampak kita segi 4 tepat. Macam ni. Okey, ingat kita kena tengok dari permukaan atas yang condong ni sampailah ke bawah. Bermaksud tepi ni kita tak akan nampak yang tegak, satah tegak kita tak akan nampak. Kita akan nampak satah mengufuk saja dan satah yang condong. Okey, kita buat lakaran dulu supaya tidak careless. Okey, segi 4 tepat. Kemudian satah condong. Kemudian segi 4 tepat satu lagi yang ni. Okey, ini lakaran yang kita akan dapat. Okey. Saya lukis semula lakaran apabila kita tengok dari atas. Okey, segi 4 tepat. Kemudian yang bahagi 2 macam tu. Okey, di sini bila kita tengok dari atas, kita akan nampak bucu ni dulu. U di belakangnya adalah, di bawahnya adalah G. Bermaksud di sini adalah U G. Okey, kemudian di bawah ni pula adalah yang ni T D. Maksud T D. Kemudian yang ni pula adalah P N. Titik P dan juga N. P dahulu barulah N. Kemudian ini pula, bucu ni pula adalah M F. Sebab kita tengok dari atas, kita akan nampak titik M dulu. Kemudian barulah di bawah dia F. M F. Kemudian bucu ini pula adalah yang ni J E. J E. Kemudian yang ni adalah HH bucu ini ya. HH. Okey, itu bucunya. Kemudian kita letak ukuran dia. P ke M. P ke M. Yang ni sama dengan macam ni. Adalah 3 cm. Bermaksud sini pun akan 3. M ke J. M ke J adalah sama dengan F ke I. 5 cm. Yang ni pun sama akan dapat 5. Okey. Panjang bagi T ke J. T ke J ni, T ke J ataupun D ke I adalah 8 cm. Jadi bila sini 3, sini akan dapat 5. Okey, kelas ini lakaran yang kita akan dapat bila kita tengok dari atas dongakkan dia. Okey, jadi di ruangan jawapan yang diberi dalam soalan tu, kita lukis dengan ukuran sebenar dia. 5, 3, 5, 3. Okey, macam tu kita akan tengok sekejap ya. Okey, ini contohnya. Okey, ini jawapan dia di mana saya dah lukis panjang di sini adalah 5 cm. Tengok, 0 hingga 5. Kemudian sambung lagi 3 cm. 0 hingga 3. Okey, label kita tak perlu letak pun tidak mengapa, tak ada masalah. Okey, ke bawah pula adalah 5 cm. Okey, gunakan pembaris ya. Okey, ini lukisan 3 dimensi yang kita, bukan 3 dimensi, 2 dimensi yang kita akan nampak bila kita tengok dari atas, iaitu pelan, dongakkan dari atas.
Seterusnya tengok soalan B pula. Rajah 91 telah dipotong dan dikeluarkan pada satah SPUT. Okey, asalnya dia ada, kita naik belakang ni, dia ada satah condong. Kemudian dipotong satah condong tersebut, dia akan dapat bentuk macam ni. Sukuan silinder ini pula dicantumkan kepada pejabat satah mengukur SJMN. Okey, dia cantum bawah ni. Okey, seperti yang ditunjukkan dalam rajah 92. Okey, ini rajah dia. Diberi jari silinder itu adalah 4 cm. Okey, kita pindahkan maklumat ini ke atas rajah. Jarinya 4 cm, bermaksud ni 4 cm jarak yang ni. 4 cm. Okey, TV. Dia bagi tahu sama dengan TV. Okey, mana TV? TV adalah yang ni, 4 cm juga. Okey, kita pindahkan maklumat ke atas rajah supaya mudah untuk kita jawab. Diberi AD sama dengan BG. Panjang AD sama dengan BG. AD sama dengan BG. Okey, sama. WN pun sama. WN, VH, JK dan okey, situ saja. 1 cm. Bermaksud sini 1, sini 1 cm, sini pun 1 cm, sini pun 1 cm, sini pun 1 cm. Maka ML juga adalah 1 cm. Kita pindahkan maklumat terlebih dahulu. Okey. Okey, soalannya yang pertama B1. Lukis dengan skala penuh. Dongakkan gabungan pepeja itu pada satah mencancang selari dengan garis lurus DE sebagaimana dilihat dari X. Bermaksud mata kita dari X. Mana dari X? Okey, di sini dari X. Kita letak mata kita di sini. Seolah-olah kita tengok dongakkan dari depan. Okey, kita buat lakaran dahulu. Bagaimana bentuk lakarannya? Lakarannya kita akan dapat bentuknya bila kita tengok dari hadapan macam ni. Of course lah, yang depan satah yang menegak depan sekali kita akan nampak macam mana tu satah dia. Kita buat lakaran dia. Okey, ada secondong yang ni TA, kemudian AD, macam tu. Kemudian DE, kemudian tegak pula EJ, kemudian JH, kemudian VH, kemudian TV di sini. Okey. Kemudian ada lagi sukuan silinder yang ni. Sukuan bulatan lah ni. Okey. Okey, lakaran tak perlu tepat lagi lah. Yang penting kita letak maklumat di atas lakaran kita tu. Okey. Bucu ni adalah bucu DG. Ni titik yang mula-mula kita nampak. Kena gambarkan kita tembus ke dalam bongkar sampai bucu yang bertindih di belakang itu DG. Di sini bucunya adalah DG. Di sini apa dia? E, F, panjang D ke E. Di sini adalah 8 cm. Okey, letak kurangnya 8 cm. Di sini pula adalah JM, bucu JM. Hujung ini adalah KL. KL. Atas ni pula adalah RO. RO. Bucu ni pula adalah HN. HN. Okey, tinggi E ke K ini adalah yang ni. Sama dengan EJ. Tingginya adalah, okey, kita tengok yang di sebelah tadi, EJ tingginya berapa? Belakang ni, EJ adalah 3 cm. Okey, ingat. Soalan B ni kebiasaannya berkait dengan soalan pada A, iaitu 3 cm. Di sini adalah 3 cm. Sini pula adalah JK 1 cm. Kemudian, tinggi ni pula, sini adalah bucu VW. Bucu ni pula adalah TU. Dan bucu ni adalah AB.
Okey, tinggi di sini adalah 1 ni, 1. Kemudian tinggi VH ini adalah 1 juga. TV adalah 4. Yang ni tak perlu ukuran, kita akan sambung saja hujung titik ni ke hujung titik ni. Okey. Yang ni sepatutnya adalah 4 cm jejari bagi sukuan bulatan tu. Bila 1 cm sini bermaksud sini adalah 3 cm. Atas ini juga adalah 3 cm. Okey. Lakaran tak apa, tak ada masalah, bukan ukuran sebenar pun. Okey, kita dah letak semua lakaran kita di sini. Bolehlah kita ambil pembaris, kita lukis dengan ukuran sebenar di ruangan jawapan. Okey, ini saya dah lukis. Cuba tengok, panjang sini adalah 4 cm. 4 cm. Okey, cukup 4 cm. Di sini 3. Okey, garis 3. Di sini 1. Kemudian di sini adalah 3 cm. Okey, saya tandalah. Okey, dalam jawapan tak tanda pun tak apa, tak ada masalah. Sini pun 3 cm. Okey, di sini 4 cm. Sini 1 cm. Sini 1 cm. Di bawah ini adalah 8 cm. Okey, kita tengok betul tak? Okey, betul 8 cm. Okey, naik ke sini adalah 1 cm. 1 cm. Okey, bucu ni ke bucu ni kita tak perlu tahu ukuran dia, kita just sambungkan saja titik sini hingga ke titik ni. Okey, untuk lengkungan ini kena guna jangka lukis. Guna jangka lukis ya. Tak guna jangka lukis, salah, tak ada markah. Okey. Seterusnya soalan B2 pula. Yang ni, dongakkan gabungan pekerja itu pada satah mencancang yang selari dengan garis lurus EF sebagaimana dilihat dari Y. Okey, kita tengok mana dari Y. Bermaksud mata kita mesti berada pada titik Y. Okey, mana Y? Okey, ni di sini. Maksud kita lukis mata kita di sini. Kita tengok dari arah mana agak-agak ni. Dari sisi, dongakkan sisi. Kalau dongakkan sisi, kita akan nampak satah menegak. Dari kanan hingga ke kiri bongkah. Okey, bagaimana lakaran dia, bentuk dia? Okey, kita akan nampak. Pertama, kita akan nampak bentuk ni. Sisi ni, depan ni, permukaan menegak depan ni, kita akan tak akan nampak. Kita akan nampak ni, yang ni. Bukan sisi. Okey, kita akan nampak. Pertama, kita akan nampak segi 4 yang di bawah. Okey, segi 4. Okey, macam tu. Segi 4. Yang ni segi 4. Kemudian, kita akan nampak. Nampak tak ni? V, W, N, H. Satah menegak ini berada di tengah-tengah bongkah. Maksudnya, kita kena lukis garisan putus V, W tu. Okey, naik. Okey, ada garisan putus-putus. Macam tu. Kemudian sambung V ke R. V ke R ataupun W ke Q ini garisan legap. Okey, macam tu. Dan ingat, satu lagi ada garisan AB. AB berada di belakang. Mata kita sebelah sini. Garisan AB ni berada di sebelah belakang bongkah. Tepi kiri bongkah. Jadi, kita kena letak garisan putus-putus. Garisan putus-putus ini adalah garisan yang tersembunyi. Maksudnya kalau mata kita berada sebelah sini, kalau garisan berada di belakang, sini depan ni tak ada kan? Tapi di belakang ya ada. Bermaksud kita kena buat garisan putus-putus yang tersembunyi. Sama ada dalam bongkah macam ni, ataupun di sebelah kiri atau di belakang. Kalau bertentangan betul-betul mata kita, kena garisan legap. Okey, ini bentuk lakaran yang kita akan dapat. Okey, ini bucu mana ni? Ini bucu adalah bucu F. F, tengok ke sebelah kiri dia. G, bermaksud F, G bucu dia. Ini bucu apa ni? Ni tak ada sini. Tapi di sebelah kiri ada bucu B. Sini, yang ni bucu dia. L, M, N, L, M, N. Bucu ni pula adalah
W, U. W, U. Bucu atas sini adalah Q. Macam tu. Yang ni pula adalah E. Ke sebelah kiri adalah D. Bucu ni pula adalah depan ada. Ni. Belakang dia A. Yang ni pula adalah KJ. Kenapa K dulu baru J? Sebab K yang mula-mula kita akan nampak titik dia. J berada di belakang K. Yang ni pula adalah yang ni VT. VT dan last sekali yang atas ni adalah R. Okey, ukuran dia tengok EF adalah 5. EF adalah 5. Jika di sini 5, atas pun akan sama 5. Nampak? EF sama dengan JM sama KL sama dengan RQ. Okey, tinggi yang ni pula adalah okey, yang ni tadi kita dah tandakan 1. Maksud ini 1, kemudian tinggi yang sini ke sini pula adalah 2. Kenapa 2? Kenapa 2? Sebab okey, cuba kita tengok di sini. Sini adalah 3. 3 bermaksud tolak 1, jadi 2 lah di sini. So, 2. Kemudian sampai titik sini J, naik ke sini adalah 1 balik. Kemudian naik 1 lagi di sini adalah 3 V ke R 3. Okey, kita dah tahu dah ukuran dia. Kemudian ambil pembaris. Lukis dengan ukuran sebenar pada ruangan jawapan ya. Okey, dari arah Y dengan menggunakan pembaris yang mesti bersudut tegak. Okey, yang ni 5 cm, kita ukur 5 cm. 5 cm mesti bersudut tegak. 5 cm sampai sini. Kemudian daripada sini titik Q ke F ini semua sekali ada 3, 4, 5, 6, 7 cm. Masuk ke sini mesti bersudut tegak 7 cm. Okey, di situ kosong. 7 cm. Okey, mula-mula sampai 3 dahulu. Kita letak titik sini. Nampak Q ke W3 tambah 1 cm lagi. Tambah 1 cm di sini. Kemudian tambah 2 cm lagi. 1, 2 cm untuk L ke B. B ke F 1 cm. Tambah 1 cm. Okey, di sini. Okey, untuk sebelah kiri pun sama juga. Mula-mula 3 cm di sini titik utama. Tambah 1 cm. Tambah 2 cm lagi. Tambah 1 cm lagi di sini. Okey, kemudian sambungkan. Kita sambungkan yang bawah ni mesti bertegak ya. Sambungkan. Dan yang ni garisan putus-putus A ke B ni adalah garisan putus-putus di sini. Buat garisan putus-putus. Okey, kena ingat kena lukis guna pensel. Saya guna dengan pen ini supaya nampak jelas dalam video ini. Nah. Okey, seterusnya K ke L garisan legap. Kemudian V ke W garisan putus-putus. Okey, sudah siap. Okey, jadi inilah jawapan dia. Markahnya adalah silap berapa markah? 5 markah. Okey. Okey, bagaimana kalau markah? Skema markah sebenar dia. Okey, sebelum ni saya tunjuk secara ringkas pemarkahan dia kan, terus saya bagi. Okey, ikut semua syarat dah cukup 5 markah macam tu saja kan. Itu cara cepatlah saya nak bagi markah. Okey, kalau yang sebenarnya kita tengok bentuk yang tepat dengan segi 4 EFQR. Okey, mana EFQR? EFQR segi 4 ini dapat 1 markah. Nampak? Ni EFQR. Ni bentuk EFQR. Dapat 1 markah.
Ni markah besar dia. Kemudian semua mesti yang tepi-tepi ni EFQR adalah solid line lah, garisan padu. Okey, kemudian V ke W disambung dengan garisan padu. V ke W, bukan padu, dash line, garisan putus-putus ni dapat satu markah. AB pun dash line juga. AB mana AB? AB dash line, dapat satu markah. Yang ni K1, yang ni K1, yang ni pun K1. Sudah 3 markah di situ. 2 markah lagi di mana? 2 markah lagi yang ni bersudut tegak ni. Bersudut tegak, bersudut tegak, bersudut tegak. Dapat N1. Kemudian panjang RQ, mana RQ? RQ lebih panjang daripada QL. Panjang RQ lebih panjang daripada QL. Ukuran lah. Ukuran dia tu 5, sini 4. Okey, ukurannya tepat, dapat 1 markah lagi. Jadi semua sekali adalah 5 markah. Okey, itu sahaja. Jadi saya harap pelajar-pelajar dapat jawab lah dalam SPM nanti. Good luck, all the best. Sekian, terima kasih.